Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bersama dengan Cikgu Zeki sekali lagi untuk mata pelajaran pada hari ini, iaitu bahagian yang kedua yang bertajuk Perayaan di Malaysia. Perayaan di Malaysia, bahagian 2. Anak-anak, objektif pembelajaran kita pada hari ini yang pertama, membandingkan amalan sambutan perayaan dahulu dan kini. Yang kedua, menghuraikan keunikan sambutan perayaan di Malaysia. Baiklah, yang pertama, jom kita lihat perbandingan amalan masyarakat semasa menyambut perayaan pada masa dahulu dan pada masa kini. Okey, jom kita lihat perbezaan perayaan yang dirayakan oleh masyarakat pada masa dahulu dan kini. Okey, memang terdapat beberapa perbezaan, antaranya kemeriahan sambutan perayaan masih lagi sebenarnya kekal, namun berbeza kerana faktor pembangunan, perkembangan teknologi dan perubahan sosial seperti yang berlaku sekarang, pandemik COVID, yang mana kita tidak merayakan seperti dulu. Okey, jom kita lihat perbezaan sambutan perayaan dahulu dan sekarang bagi masyarakat Melayu. Okey, kalau dahulu masyarakat Melayu membuat makanan ataupun kuih-muih tradisional sendiri. Mereka membuatnya di rumah bersama-sama dengan ahli keluarga. Namun kini, kuih-kuih moden dan sebagainya lebih mudah untuk mereka hanya membuat tempahan ataupun hanya membeli kuih-kuih tersebut di kedai atau pasar raya. Kerana lebih mudah, ya. Bagi masyarakat Cina pula, pada masa dahulu, mereka akan makan besar dengan berkumpul di rumah orang tua mereka. Tapi pada masa sekarang, mereka lebih suka makan besar dengan membuat tempahan di restoran ataupun hotel sahaja. Tidak lagi seperti dahulu. Bagi masyarakat India dahulu mereka melukis sekolah menggunakan tepung yang berwarna putih sahaja. Namun, pada masa sekarang, mereka melukis kolam menggunakan beras ataupun hampas kelapa yang berwarna-warni. Lebih meriah. Okey, jom kita tengok pula perbezaan dari sudut ucapan hari raya. Kalau pada masa dahulu, masyarakat kita menggunakan kad-kad ucapan dengan mengirimkan kad ataupun memberi kad sendiri kepada orang yang hendak kita beri ucapan. Namun sekarang segalanya mudah, hanya menggunakan peranti yang ada pada kita seperti telefon, email, teks dan sebagainya. Jadi lebih mudah. Keunikan perayaan yang terdapat di Malaysia. Okey. Cuba kamu fikir, apakah keunikan? Betul. Antaranya adalah makanan tradisional,
pemberian ampau, tradisi pulang ke kampung, tapi sejak pandemik ni kita dah tak balik kampung. Amalan ziarah menziarahi, bersyukur dengan rezeki yang kita ada, dan pemberian duit raya. Itu pasti. Jom kita kenal pasti amalan ketika menyambut perayaan, iaitu kepelbagaian amalan perayaan ini menyumbang ke arah pembentukan masyarakat yang lebih bagus dan sejahtera, di mana setiap rakyat masih mengekalkan budaya dan adat resam perayaan tersendiri. Kita perlulah memelihara nilai-nilai ini dan mengekalkan warisan perayaan masing-masing. Amalan ketika Hari Raya Aidilfitri adalah antaranya kita bermaaf-maafan, ziarah menziarahi saudara mara dan rakan-rakan yang kita kenal dan yang rapat. Yang ketiga, kebiasaannya kita pasti akan memakai pakaian yang cantik. Kita juga menyediakan makanan untuk tetamu yang datang ke rumah. Seterusnya, ahli keluarga akan berkumpul pada Hari Raya Aidilfitri. Manakala bagi kaum Cina, sewaktu perayaan Tahun Baharu Cina, mereka biasanya akan makan besar bersama-sama dengan ahli keluarga mereka. Mereka turut mengunjungi dan memberikan ampau kepada mereka yang belum berkahwin. Yang sudah berkahwin tidak diberikan ampau. Tidak menyapu rumah pada hari raya pertama Tahun Baru Cina. Itu adalah pantang bagi masyarakat Cina, ya. Dan yang keempat, memberikan ucapan yang baik-baik ketika mereka bertemu sesama. Seterusnya, mari kita lihat amalan pada Hari Deepavali. Yang pertama, mereka biasanya mandi minyak, sembahyang khas di rumah dan di kuil, mendapatkan restu daripada ibu bapa dan orang yang lebih tua dalam keluarga mereka. Dan seterusnya, mereka akan menyalakan pelita di halaman rumah. Amalan ketika Hari Krismas. Yang pertama, menghias pokok Krismas. Yang kedua, bersembahyang di gereja. Yang ketiga, bertukar-tukar hadiah. Yang keempat, mereka akan berkumpul bersama-sama dengan keluarga untuk makan malam. Itu adalah amalan bagi Hari Krismas. Seterusnya, amalan ketiga ketika tadau keamatan. Okey. Bagi masyarakat ini, mereka akan mengadakan upacara memuja semangat padi sebagai tanda kesyukuran. Seterusnya, mereka akan menjamu makanan tradisional dan minum air tapai. Air tapai ni adalah air yang diperap. Okey. Yang ketiga, mereka mengadakan persembahan tarian Sumazau.
sebagaimana yang dapat dilihat pada gambar sekarang. Itu adalah seterusnya amalan ketika hari gawai. Yang pertama, mengadakan upacara ranyai yang merupakan upacara sebagai tanda terima kasih dan kesyukuran. Yang kedua, menghidangkan makanan tradisional dan air tuak. Amalan yang ketiga, mengadakan pertandingan kumang dan keling, iaitu pertandingan perempuan cantik dan lelaki perkasa. Dan yang keempat, amalannya iaitu meraihkan tetamu yang hadir pada hari gawai. Kita haruslah menghargai warisan perayaan kita. Perayaan masyarakat di Malaysia yang pelbagai ini perlu kita hargai. Kenapa kita perlu menghargai warisan perayaan ni ya anak-anak? Kenapa? Kepelbagaian perayaan menjadi identiti negara kita. So, kita hendaklah menghargai warisan perayaan kita kerana keunikannya. Kepentingan menghargai warisan perayaan antaranya yang pertama, ia dapat meneruskan kesinambungan dan ketinggian tamadun negara. Yang kedua, melambangkan keistimewaan budaya kita, identiti negara. Dan yang ketiga, menunjukkan sikap mesra dan prihatin. Keempat, sebagai benteng untuk menolak pengaruh negatif. Yang kelima, menzahirkan semangat kekitaan. Yang keenam, warisan perayaan boleh mengeratkan silaturahim. Dan yang terakhir, mengenal asal usul diri. Adakah kamu tahu bilakah bermulanya sambutan Rumah Terbuka Malaysia? Tahu tak? Okey, sambutan Rumah Terbuka Malaysia bermula pada tahun 2000. Okey, apakah tujuan penganjuran Rumah Terbuka Malaysia ni ya? Yang pertama, untuk memupuk perpaduan, mewujudkan suasana yang harmoni. Kesimpulan yang dapat kita berikan, kita perlu mengekalkan sambutan perayaan penuh tradisi ini bersama-sama keluarga. Ia bertujuan untuk membentuk institusi keluarga yang kukuh. Tradisi kekeluargaan ini dapat mengeratkan silaturahim dan saling menghormati antara keluarga. Baiklah, itu sahaja daripada cikgu untuk tajuk kita pada hari ini. Semoga anak-anak semua adalah antara generasi yang bakal meneruskan keseimbangan di negara kita dan menjaga tata susila dan juga perayaan yang diamalkan oleh masyarakat Malaysia. Kerana perayaan di negara kita yang pelbagai ini melambangkan identiti kita sebagai masyarakat Malaysia yang berbilang bangsa dan kaum. Baiklah, itu sahaja daripada cikgu. Terima kasih semua. Assalamualaikum
Bye-bye. Baiklah, murid-murid semua. Untuk sejarah pada hari ini, cikgu nak kamu buat nota. Okey? Sila rujuk buku teks sejarah tahun 6, muka surat 136. Okey, cikgu nak awak salin amalan ketika menyambut perayaan. Yang pertama, Hari Raya Aidilfitri. Yang kedua, Tahun Baru Cina. Okey, seterusnya lihat pula buku teks yang seterusnya, muka surat 137. Yang ketiga, Hari Deepavali. Yang keempat, Hari Christmas. Yang kelima, Tadau Keamatan. Dan yang keenam, Hari Gawai. Okey, salin ke 6 ini, dan gambar di sebelah tu tak perlu ya, melainkan jika ada yang berminat untuk melukis atau sebagainya, cikgu izinkan. Tapi anda hanya perlu menulis 6 perayaan, aktiviti masa perayaan di Malaysia. 6 ini sahaja. Okey, itu sahaja. Terima kasih semua.